له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat saya Ustaz Hafiz, dan kepada seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada petang ini dan menjadikan majlis kita pada petang ini sebagai majlis yang diberkati dan dikurniakan keampunan oleh Allah, dan mudah-mudahan barakah duduknya kita dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakhiran kehidupan kita adalah husnul khatimah dan diberatkan timbangan amalan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita berada pada hari yang ke-20 daripada bulan Ramadan, maknanya Ramadan yang ke-20. Maka saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk kita mentadabbur juzuk yang ke-20 daripada Al-Quran Al-Karim, yang mana dalam juzuk yang ke-20 terdapat beberapa surah, iaitu surah An-Naml, kemudian surah Al-Qasas, dan yang terakhir adalah surah Al-Ankabut. Maka insya-Allah pada petang ini kita akan sama-sama mentadabbur surah Al-Ankabut, mana yang kita sempat dan kita mampu daripadanya insya-Allah taala. Sebelum pergi lebih jauh tuan-tuan, kita pergi dulu apa makna Al-Ankabut di dalam Al-Quran. Ankabut tu maknanya apa? Ankabut itu di dalam bahasa Arab artinya adalah sarang laba-laba atau laba-laba itu sendiri. Dan kenapa dalam banyak-banyak haiwan dan binatang, terima kasih, jazakumullah khair, kenapa di dalam banyak-banyak binatang Al-Quran mendatangkan contoh dan tamsilan daripada Al-Ankabut, iaitu laba-laba. Ada lagi binatang lain, burung ada, itik ada, ayam ada, lembu ada, kambing pun ada. Tetapi pada surah ini, surah itu sendiri dinamakan dengan surah Al-Ankabut. Hadirin yang dikasihi sekalian, nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke, iaitu pada ayat yang ke, iaitu pada ayat yang ke Al-Ankabut baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, ayat ke-41. Kita akan jumpa pada ayat 41 nanti insya-Allah. Kita mulakan dulu surah Al-Ankabut pada ayat yang awal. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah berfirman pada ayat yang kedua selepas Alif Lam Mim, Allah Taala menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia boleh mengira diri mereka itu sudah cukup beriman, sedangkan kami belum menguji lagi tahap keimanan ataupun keimanan mereka. Dalam ayat ini menegaskan dan memberikan pengajaran kepada kita, perjalanan hidup orang yang beriman takkan dibiarkan Allah macam tu sahaja. Allah Ta'ala akan datangkan pelbagai ujian, dan ujian ini tuan-tuan kena faham, tabiat ujian di dunia ini adalah untuk yang pertama, Allah Ta'ala jadikan iman kita semakin tulus. Kalau sebelum ni kita beriman juga, tapi iman kita ada banyak kabus-kabusnya, banyak benda-benda yang tak sepatutnya. Dengan datangnya ujian, tawakal menjadi lebih kuat. Dengan datangnya ujian, kesabaran semakin menjadi mantap. Dengan datangnya ujian, keyakinan menjadi semakin kuat. Jadi tuan-tuan, ujian ini dia mendatangkan pelbagai benda yang baik, sebagaimana dinyatakan di dalam satu pepatah Arab mengatakan bahawa fa inna dhahaba yujarrabu binnar.
Sesungguhnya emas itu menjadi solid emas kerana dia diuji dengan api. Faham kan? Emas dia menjadi bernilai, sebelum dia menjadi emas yang bernilai, dia telah melalui pelbagai proses. Dan kebanyakan proses yang dilaluinya itu panas-panas belaka. Dengan sebab proses yang panas itulah akhirnya menatijahkan keluar seketul emas yang harganya mahal. Begitulah seorang mukmin akan keluar dan lahir menjadi mukmin yang semakin kuat dan lebih bertawakal dan lebih sabar dan lebih syukur setelah menjalani pelbagai ujian. Saya bagi contoh tuan-tuan, contoh yang paling mudah. Kalau kita diuji dengan sakit, sebelum tu sihat, kemudian datangnya sakit. Sakit tadi menjadikan kita mula kembali nak balik kepada Allah. Yang kedua, sakit tadi menjadikan kita rasa betapa pedihnya sebuah kesakitan. Lalu Allah pun bagi sembuh. Dengan kesembuhan tadi kita dapat rasakan hari sehat, rasakan hari sakit, dapat rasa balik hari sehat. Dan pada waktu itu datang dalam hati kita rasa syukur kepada Allah. Yang kalau tak ada sakit tadi, kita tak dapat menilai keadaan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah namanya ujian tuan-tuan, yang datang kepada orang yang beriman untuk meneguhkan lagi imannya kalau mereka faham tabiat ujian itu. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam sebuah hadis, kata baginda, orang yang paling teruk ujiannya dalam hidup adalah para nabi. Kemudian siapa yang ikut jalan para nabi? Dalam sebuah riwayat lain menyatakan apa? Semakin teguh agama seseorang itu, semakin datang ujian kepadanya untuk menancapkan dan membersihkan lagi pegangan dan keimanannya. Jadi tuan-tuan, kita kena faham tabiat hidup di dunia ini mesti ada ujian. Baik, ujian ni datang dengan berapa bentuk? Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya juzuk yang pertama, Allah Ta'ala ceritakan sekurang-kurangnya 3 ujian yang pasti akan berulang dalam hidup kita. Yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan dalam suratul Baqarah, juzuk yang pertama, firman Allah Ta'ala, wallazina idza Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wallazina idza apa Syekh? Walladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alladzi, bukan ayat sebelum tu. Okey, tak apalah, saya ambil terus potongannya lah. Daripada hafal saya hari ini tak datang pula ayatnya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. 3. Paling minimum. Wa naqsin, kami akan uji manusia itu dengan ada kekurangan. Minal amwal, iaitu harta. Maknanya ada masa harta kita okey, ada masa dia turun sikit, ada masa dia naik sikit, ada masa dia turun sikit. Tuan-tuan, dalam masa kita naik syukur, dalam masa dia turun sabar. Sabar. Itu tabiatnya. Dan dia tak lama, nanti dia naik balik. Nanti dia turun balik, nanti dia naik balik. Tuan-tuan, sabar, dan itu menjadi tabiat hidup. Akan ada ujian pada harta. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan juga akan ada kekurangan pada jiwa dan tubuh. Maknanya benar, akan ada masa tubuh kita sakit. Belakang, pening kepala, demam panas, kaki terseliuh, dan lutut sakit, tangan kebas-kebas. Dan yang paling teruji bulan Ramadan itu kan, ngantuk datang secara tiba-tiba. Sekejap ngantuk. Ngaji ngantuk. Ngaji lagi ngantuk. Ngaji lagi ngantuk. Tengok Facebook hilang ngantuk. Okey. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, jadi kadang-kadang ujian datang dalam pelbagai bentuk. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Wal anfusi maknanya apa? Tubuh kita Allah uji dengan sakit. Tapi nanti sihat, tuan-tuan. Nanti dia akan sihat. Nanti sakit balik, ada sihat. Itu tabiat hidup. Okey tuan. Wasamarat, dan buah-buahan. Maknanya kalau kita ada tanam pokok dekat kebun,
Boleh jadi buah itu banyak, boleh jadi sikit. Boleh jadi sawit banyak, sawit sikit. Boleh jadi durian keluar, monyet yang makan. Boleh jadi pisang keluar, babi yang makan. Pelbagai tuan-tuan ujian. Itu boleh berlaku kepada kita. Hadirin yang dikasihi sekalian, apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan semua? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, ayat 3. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya kami dah uji orang-orang sebelum mereka. Maksudnya sebelum umat Islam ada kumpulan yang telah teruji. Dan pada waktu itu Allah pun kenal siapa orang yang betul-betul benar keimanan dan kepercayaannya, dan siapa pula yang dusta dalam pegangan dan kepercayaannya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam semua ujian yang kita akan hadapi dalam hidup ni, saya hadapi, tuan-tuan hadapi. Tuan-tuan jangan kita hasad dengan orang, sebab setiap orang ada ujian masing-masing. Jangan hasad, tak perlu hasad. Tak perlu hasad, tuan-tuan. Kita tengok orang tu beli kereta baru, biarkan dia beli kereta baru. Tak perlu hasad. Sebab tuan-tuan kena yakin dia pun ada ujian yang bukan kita diuji dengannya. Kita pun ada ujian yang dia tak teruji dengannya. Oleh itu tuan-tuan, simpatilah dengan semua manusia. Dan jangan hasad dengan manusia. Hasad dengan manusia akan melahirkan jiwa yang lebih parah. Masalah jiwa yang lebih sakit. Tuan-tuan kena yakin orang yang tuan-tuan lihat dapat nikmat, pada satu sudut yang lain ada nikmat yang diambil daripadanya. Mungkin dia ada nikmat harta yang banyak, tetapi penyakit menimpa kepadanya. Mungkin dia sehat pada tubuh dan kita tak sehat, tetapi dia kurang pada sudut yang lain. Allah hakim, bijaksana dalam mencatur dan membedak-bedakkan rezeki yang dia nak bagi kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apapun ujian yang kita hadapi, tuan-tuan kena syukur pada Allah dan tuan-tuan kena sabar menghadapinya selama ujian itu bukan pada agama. Tuan-tuan kena ingat tu. Selama ujian itu tidak berlaku pada akidah, pada agama kita. Tuan-tuan keluar baru beli slipper jenama Skechers. Baru beli tadi. Datang masjid sembahyang. Keluar-keluar tengok dah ganti dengan slipper Jepun dah. Harganya beza tuan-tuan. Yang itu harganya 200, slipper Jepun RM2. Beza tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dikasihan, tuan-tuan sebut Alhamdulillah. Ialah maknanya bukan kita nak dia jadi, seeloknya ikatlah, simpan. Tapi kalau dah terjadi, tuan-tuan masih teruji dengan slipper hilang, tapi tuan-tuan tak diuji, tak datang ke masjid. Berapa banyak lagi tuan-tuan di luar, kawan sebaya kita, sama umur dengan kita, tapi tak boleh datang masjid 5 waktu solat. Tuan-tuan datang masjid boleh lagi, tak diuji agama kita, tapi diuji kasut kita yang hilang. Selama ujian itu datang bukan pada agama tuan-tuan, ianya masih ringan. Tetapi kalau ujian datang pada agama dan pegangan kita, itu berat. Sampaikan ada satu doa yang diajarkan untuk kita baca, disebutkan begini: wa iza aradallahu biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghayra maftunin. Ya Allah, kalau engkau menginginkan kepada satu masyarakat itu diuji agamanya, ya Allah, ambillah nyawaku sebelum aku diuji. Tuan-tuan, kalau ujian pada agama berat, ujian pada agama maknanya apa tuan-tuan? Kita tiba-tiba jadi benci kepada sembahyang contohnya. Jadi tak suka kepada masjid, itu bahaya dah tuan-tuan, itu berat. Jadi tengok Quran dah tak nak baca dah, itu berat. Itu berat tuan-tuan. Selama ujian belum datang pada agama tuan-tuan, ujian masih ringan. Dan cuba hadapi, carilah solusi dalam ujian tersebut. Baik, itu yang pertama, tabiat ujian. Dan tuan-tuan, tempat yang tak ada ujian kat mana? Tuan-tuan, tempat tak ada ujian. Tempat tak ada ujian cuma dalam syurga je. Cuma dalam syurga je. Selain itu mesti akan ada ujian. Tak kira lah tuan-tuan dapat jawatan paling besar dalam negeri ataupun dalam negara, mesti ada ujian. Tak percaya? Tanya orang yang jadi menteri. Okey tak? Dia kata okey lah, allowance besar. Tapi kena maki setiap hari. Ujian. Tuan-tuan, kesana orang suka, ada orang tak suka, ada orang suka, ada orang nak jatuhkan, ujian juga. Tanya orang yang berniaga. Dia kata berniaga banyak, saya baru dijumpa orang berniaga. Boleh tahan dah tuan-tuan berniaganya. Kan, dapat tender banyak catering, tender catering, kilang lah macam-macam tuan. Tapi tuan-tuan selalu mengadu, ustaz pening kepala lah ustaz. Pening juga. Banyak dah projek dapat, pening juga. Tak sihat, sakit. Artinya hadirin semua,
di dunia ini apapun situasi yang kita ada, ingat kita tak akan lepas daripada ujian, melainkan satu tempat namanya syurga. Syurga je tempat yang tidak akan ada apa-apa ujian kepada kita, walau sekecil mana pun ia. Haji Wan ingat, dekat dalam hospital, dekat dalam syurga tak ada KPJ hospital. Seliur pun tak ada, sakit perut pun tak ada, pening kepala pun tak ada, gastrik pun tak ada. Yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, dalam syurga tandas pun tak ada. Orang makan macam-macam, tak ada berak. Tak ada berak. Lebih dahsyat daripada itu, hadis sebut kan, dalam syurga hingus pun tak keluar. Tak ada ujian tuan-tuan. Tempat yang tidak ada ujian adalah syurga. Maka orang yang sudah teruji di dunia, mudah-mudahan dia mendapat syurga dan tidak teruji lagi di akhirat Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah masukkan saya dan tuan-tuan semua dengan berkat majlis kita pada petang ini ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ayat kelima daripada surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman, Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang ada harapan dalam hatinya nak bertemu dengan Allah, ketahuilah waktu pertemuan itu akan datang. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut siapa yang rasa nak bertemu Allah. Tuan-tuan, ini ada makam tinggi sikit orang ni daripada orang yang diuji, iaitu seorang hamba yang telah menyembah Allah, mengenal Allah, semakin kenal, semakin lama tambah pengenalan, dia tambah ilmunya, tambah tauhidnya, tambah renungannya, tambah muhasabahnya, lama-lama dia makin kenal Allah, dia makin kenal Allah, dia datang satu perasaan dalam diri dia, rasa rindu nak bertemu Allah yang dia sembah. Kadang-kadang rindu itu lebih rindu daripada nak bertemu cucu dia, lebih rindu daripada nak bertemu anak dia. Dia rindu nak bertemu dengan Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, barang siapa yang rindukan bertemu dengan Allah, Allah rindu nak bertemu dengan dia. Allah menantikan dia pulang ke negeri akhirat. Dan barang siapa yang tak rindu nak bertemu Allah, maknanya tak nak mati, tak nak bertemu Allah, tak nak. Dia nak terus hidup kat dunia, dia tak nak balik ke akhirat. Tuan-tuan, Allah pun tak nak bertemu dengan dia, dengan makna dia nanti balik ke akhirat tidak dialu-alukan pulangnya. Tak dialu-alukan. Nanti kau datang jalan dia macam biasa, tak dialu-alukan pun. Tetapi orang yang merindui bertemu dengan Allah, dia akan diterima dengan penuh kerinduan Allah nak bertemu dengan hamba itu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat atau keadaan orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita perlu tanamkan tuan-tuan sifat, perlu tanamkan rasa ingin dan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kerinduan kita kepada Allah mengatasi kerinduan kepada yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allahumma amin. Bukan senang tuan-tuan ya, bukan senang. Kerana hati manusia ni dia tak boleh berkumpul dua hati. Dia mesti ada satu hati je. Hati cuma ada satu je, dia tak boleh dua. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak jadikan dalam satu manusia itu ada dua hati, tak ada, satu je. Kalau hati itu dia cintakan kepada Allah, dia takkan ada cinta kepada selain Allah. Dan kalau hati itu sudah cintakan kepada selain Allah, takkan masuk cinta kepada Allah dalam tu. Melainkan dia cinta orang lain itu kerana Allah juga, baru boleh. Tak boleh tuan. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi hafizahullah ta'ala, beliau kata pada dia, hati manusia ini kalau dia dah ada cintakan dunia, dia takkan ada cintakan akhirat. Kalau dia dah cintakan akhirat, dia takkan ada cintakan dunia. Dia satu je, dia tak boleh terima dua serentak. Dia tak boleh cintakan Allah, cintakan makhluk sekali. Tak boleh cintakan syurga, cintakan dunia sekali, tak ada. Dia satu je. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan antara perkara yang paling susah tuan-tuan, susah sekali, hatta bagi para ulama, hatta bagi ahli ibadah, antara yang sukar adalah mengeluarkan cinta dunia dalam dirinya. Dan perkataan dunia itu ditafsirkan dengan banyak, bukan hanya harta tuan-tuan, pelbagai pengikut, sanjungan dan sebagainya. Itu panjang, itu dibincangkan para ulama dalam kitab-kitab tasawuf seperti yang terkenal Ihya Ulumuddin atau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Baik, ayat ke-6.
Ayat ke-6. Siapa orang yang nak bertemu Allah? Tuan-tuan tengok, nak bertemu dengan Allah, dapatkan rasa rindu itu bukan senang. Dia mesti melalui satu jalan. Jalan ni sukar tuan-tuan, tak ramai orang suka jalan ni. Nama jalan itu adalah mujahadah. Allah sebut pada ayat yang ke-6. Ayat ni nanti tuan-tuan diulang ujung sekali surah Al-Ankabut. Ayat ke-6 surah Al-Ankabut nanti diceritakan ayat yang sama pada akhir Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Jalannya namanya jalan mujahadah. Mujahadah ni tuan-tuan jalan susah. Mujahadah adalah jalan yang sukar, iaitu jalan tuan-tuan lawan diri sendiri. Saya pun akui tuan-tuan, susah bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Dan setiap orang memiliki tabiat nafsu yang berbeza-beza. Beza-beza. Dan setiap orang mesti melawan tabiat itu dengan keadaan yang berbeza-beza. Tak sama. Saya, Imam Hafiz, Cikgu Hakim, Haji Wan, kami 4 orang ni, walaupun duduk satu masjid yang sama sekarang, duduk dalam majlis yang sama sekarang, kami menghadapi ujian nafsu yang tak sama. Tak sama. Dan setiap orang mesti menghadapi dengan cara masing-masing, dengan cara yang berbeza, kerana apa yang dihadapinya berbeza. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mujahadah disyarahkan panjang oleh para ulama-ulama tasawuf secara khusus. Dalam jalan mujahadah, antara yang paling sukar dan susah adalah menghadapi diri sendiri. Dan kita semua boleh scan kita ni pada benda apa yang nafsu kita ketagih, atau kuat atau susah. Ada orang nafsunya itu cenderung kepada mengumpulkan harta yang tak pernah berhenti. Itu dia punya kecenderungan. Dia tak ada masalah pada yang lain. Makan tak ada masalah. Dia makan roti, nasi lemak cukup pun okey dah. Okey, tetapi dia dalam bab suka kumpul kebun, kumpul harta, kumpul kereta, luar biasa. Luar biasa. Ada orang macam tu. Itulah nafsunya yang sedang menggelojak dan dia menghadapi ujian itu. Ada orang ujiannya pada makan, nafsu perut, nafsu makan. Kereta dia tak ada masalah tuan-tuan, tapi yang penting kalau tengah hari mesti asam pedas pakai Jawa. Kalau tak asam pedas pakai Jawa, ikan patin masak tempoyak. Kalau tak ikan patin masak tempoyak, labu masak lemak dengan sambal belacan. Ada ikan masin sikit. Allahu akbar. Okey, maknanya dia kalau nak makan mesti kenyang, mesti sedap. Mesti kenyang, mesti sedap. Kalau tak sedap dan tak kenyang, dia belum puas. Dia mesti. Orang macam ni tuan-tuan, Ramadan adalah tarbiyah buat dia. Ada orang ujiannya pada makan. Betul tuan-tuan? Dia kata, ustaz payahlah ustaz nak jaga makan ustaz. Pantang nampak makan, semua nak makan. Sampai kenyang, sampai dah. Nambah lagi nafsu tuan-tuan. Okey, ada orang dia teruji dengan nafsu itu. Ada yang ketiga, kalau tadi nafsu harta, nafsu perut, ada yang ketiganya nafsu kemaluan. Iaitu orang dia tertarik kepada perempuan. Dia kereta tak kisah. Kereta pakai Honda Accord, Honda Accord pula. Potong saga pun dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Motor Vespa exhaust dah goyang pun dia tak ada masalah. Tapi dia masalah kalau lalu tepi jalan, nampak orang perempuan lalu, dia mesti nak kena tengok. Tengok tu bukan sekali tengok tu, dia tengok begitu. Dia kalau tengah sembang dengan imam, tuan-tuan, muslimat lalu belakang je, imam pun dia tak pandang. Dia tengok, ada juga muslimat sembahyang kat sini ya. Tuan-tuan, dia susah pada yang itu. Ada tuan-tuan orang ujian seperti itu. Semoga Allah bantu kita. Ada orang ujiannya pada pengikut. Gelaran tak ada masalah, harta tak ada masalah, tetapi ujiannya pada pengikut. Dia suka kalau ada orang ikut dia. Dia suka ada pengikut, dia suka ada followers. Dia akan cuba kekalkan pengaruhnya supaya pengikutnya kekal ada. Dan dia sangat-sangat takut kalau pengikutnya hilang. Bagi dia kejayaannya dengan ramai pengikut. Ini pun nafsu juga tuan. Jadi tuan-tuan, setiap orang tak sama. Tak sama. Dan ada orang yang ujian dan nafsunya ke arah sanjungan. Dia nak kena ada gelaran datuk. Dia nak kena ada gelaran Tan Sri.
Dia nak kena ada gelaran Datuk Seri. Kalau dia dah pergi haji, orang tak panggil dia haji, dia betulkan, minta maaf ya, panggil saya haji, saya dah pergi haji 2 kali dah. Oh, gitu. Jadi kalau nak smart lagi tuan-tuan, jangan panggil haji je, panggil semua sekali. Apa tuan-tuan? Panggil haji, umrah, sembahyang, zakat, baru sebut nama dia. Alang-alang tuan-tuan, dia minta semua pengiktirafan. Ada yang begitu tuan-tuan, ada manusia begini. Ini semua adalah ujian pada nafsu. Tuan-tuan, jalannya untuk menghadapinya satu, namanya mujahadah. Mujahadah diambil daripada perkataan jahada, yujahidu, mujahadatan. Maknanya mengerahkan kekuatan dan tenaga untuk menghadapi sesuatu. Jadi tuan-tuan, saya ada nafsu saya sendiri yang saya tahu di mana titik lemahnya. Imam kita tahu di mana titik lemah dia, dan dia tahu di mana kecenderungan nafsunya. Dan setiap orang menghadapi itu dengan kekuatan. Dia tak senang, susah. Tuan-tuan tanya orang yang tak boleh jaga makan tadi tu, tanya dia. Susah lah Ustaz. Kalau pergi kedai makan payah. Kalau dah nampak ikan bakar, ya, itu nak, ini nak, udang nak, sotong nak, semua nak jadinya. Susah dia kata. Dia kata susah. Tuan-tuan, kerana hendak menghadapi yang itu memerlukan mujahadah. Mujahadah. Macam mana tuan-tuan nak dapatkan mujahadah? Susah tuan-tuan. Saya yang cakap ni bukan saya berjaya dalam mujahadah. Kadang-kadang berjaya, kadang gagal. Kadang boleh, kadang kalah. Mujahadah didapati yang pertama tuan-tuan, mesti ada sahabat dan teman yang sama-sama bermujahadah. Kuat kita. Tapi kalau suasana dan kawan teman kita tak membantu kita bermujahadah, kita sekali pun akan rasa lebih kurang. Tak apalah, jalan je. Sebab itu pentingnya ada sahabat dan teman dalam berjalan menuju Allah. Dan itu disebut oleh Nabi SAW, teman dan sahabat itu adalah mereka yang kalau kamu tengok dia, mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sahabat dan itu adalah teman. Baik, hadirin semua, jadi kata kuncinya apa dia tuan? Mujahadah. Ulama tasawuf meletakkan jalan menuju Allah itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, zikir yang banyak. Kedua, mujahadah yang tinggi, lawan dan lawan dan lawan dan lawan dirinya. Setiap sampai kepada satu peringkat akan ada perlawanan yang lain. Tuan-tuan, sampailah yang ketiganya adalah suhbah. Suhbah itu adalah berdampingan dengan guru yang mursyid. Berdampingan dengan guru yang mursyid. Tuan-tuan, guru mursyid ni pula tuan-tuan, zaman kita payah nak cari. Tapi ada. Setiap zaman akan ada guru yang mursyid. Setiap zaman akan ada guru yang mursyid. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, tuan-tuan, beliau sebutkan dalam bab yang hampir akhir dalam bukunya, iaitu mencari guru yang mursyid. Beliau menyebutkan seorang guru yang mursyid adalah seorang guru yang ada ilmu tentang syariat halal haram. Dia itu menguasai dirinya, seorang yang zuhud, lagi warak, dan dia mampu untuk membimbing anak muridnya. Tuan-tuan, nak cari guru ni macam mana? Ustaz ramai. Ustaz, saya tengok jadual kuliah tu, penuh ustaz. Bukan semua ustaz adalah mursyid. Bukan semua yang bergelar ustaz adalah mursyid. Bukan. Mencari guru yang mursyid antara jalan yang memudahkan seorang murid untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah temukan kita semua tuan-tuan, okey, bagi kita. Okey, setiap orang ada guru mursyid masing-masing lah, yang bimbing dia, yang bukakan dia jalan, yang tunjukkan dia jalan. Dan siapa yang telah menemuinya, peganglah guru itu dengan baik, kerana bukan senang nak mencari guru mursyid di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Baik tuan-tuan, itu selesai. Tapi kalau tuan-tuan hidup tak nak mujahadah, ayat yang ke-6 surah Al-Ankabut, fa innallaha laghaniyun 'alamin. Kamu nak hidup, nak ikut semua yang kamu nak. Ikut semua nafsu kamu nak makan apa makan, nak tengok apa tengok, nak pegang apa pegang, nak buat apa buat. Nak ingatlah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah ni maha kaya daripada kamu. Dia tak perlukan pun kamu. Tak perlukan pun kamu. Kamu yang memerlukan dia, dia tak perlukan kamu. Oleh itu tuan-tuan, jalan mujahadah adalah untuk kita pergi kepada Allah. Tetapi kalau kita tak nak pergi kepada Allah, Allah pun tak perlukan kita, kerana dia kekal berkuasa dengan kuasanya tanpa kita. Tuan-tuan, baik, habis kisah tentang itu, Allah Ta'ala ceritakan tentang akhlak orang yang beriman.
Akhlak orang yang beriman Allah Ta'ala rakamkan pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan dan kami pesan, kami ingatkan kepada manusia supaya manusia itu dengan kedua ibu dan ayah buatlah baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ibu dan ayah ni adalah harta dan syurga bagi seorang anak. Selama mereka ada, tuan-tuan, berbakti dan khidmatlah semampu yang kita boleh, atau selayak yang kita boleh. Kalau kita tak mampu nak buat baik atau bagi yang banyak kepada mak ayah kita, tuan-tuan cukup bersabar di atas kerenahnya. Okey dah. Sabar di atas kerenahnya. Mungkin mak kita banyak beletiak, mungkin mak kita selalu marah kita, dah besar dah, kita dah ada anak dah pun, mak masih marah lagi. Tuan-tuan sabar. Istilah Arab menyebut tahammul al-adha, menanggung sakit berinteraksi dengan ibu dan ayah juga antara makna buat baik dengan dia. Kalau tak mampu nak buat baik, kalau dapat lebih itu, kita buat ihsan, itu lebih baik daripada yang pertama. Tapi kalau tak boleh bagi, tak boleh bawa pergi jalan, tak boleh tolong hantar ke hospital, tak boleh balik kampung setiap hari, sabar di atas perangai dan kerenahnya adalah juga bentuk buat baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala menyebutkan, sampai Quran kata wa in jahadaka, kalau ibu dan ayahmu itu berusaha keras, jahada, guna perkataan mujahadah tadi, berusaha keras untuk menjadikan kamu syirik, yang tu je jangan taat. Tuan-tuan boleh bayang? Mak ayah kalau dia suruh syirik je jangan taat, maknanya kalau dia suruh selain syirik, semua kena taat. Tuan-tuan bayangkan? Tuan-tuan bayangkan? Dia minta kita gali telaga, tuan-tuan gali lah. Atau cari orang tu galikan, capaikan. Semua kena taat semampu yang kita boleh, kecuali syirik je jangan taat. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala meletakkan hak seorang ibu dan ayah kepada anak sangat besar. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang masyhur daripada Jibril AS, dia mendoakan alangkah besarnya kerugian bagi orang yang ada ibu dan ayah tapi tak boleh masukkan ia ke dalam syurganya. Jadi tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang ada masih lagi mak ayah, tuan-tuan, ambillah bakti dan peluang buat baik kepadanya. Berbeza pandangan, jangan sampai berkelahi. Of course lah tuan-tuan, kita anak dah belajar, kita anak ada pengalaman masing-masing, mungkin kita beza dengan ibu dan ayah kita. Tapi tuan-tuan kena ingat, dia tetap ibu dan ayah. Tuan-tuan mesti tundukkan ego itu dan dengar katanya, walaupun mungkin kita terus berbeza dengan dia. Diam. Tundukkan diri kita sebagai anak, tuan-tuan. Dan jangan angkat diri kita walaupun kita ada profesor, ada doktor, ada syaikh, ada ustaz, ada tuan guru. Tak. Tuan-tuan, ibu dan ayah lebih tinggi kedudukannya daripada kita sebagai kita. Dan hilanglah jambatan ke syurga yang paling mudah ketika mana hilangnya salah satu daripada kedua ibu dan ayah kita. Jadi tuan-tuan, jaga dengan baik siapa yang masih ada, khidmat dan baktilah semampu yang kita boleh. Baik, seterusnya di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang golongan-golongan umat Islam yang salah faham terhadap konsep dosa. Ada orang macam ni tuan, dia kata, "Mat, kamu apa? Kata kat dia, jatuhkan dia. Tak apa, dosa kamu aku tanggung." Saya dulu masa budak-budak tuan-tuan macam itulah tuan-tuan. Kan kalau gaduh dengan kawan, dia kata, "Kalau kau tipu, dosa aku kau tanggung ya." Tuan-tuan, dia macam tu. Kita main-main budak-budak, saya ingat lagi waktu tu. Hadirin semua, Allah Ta'ala betulkan pemahaman manusia pada ayat yang ke-14. Ketika mana orang kafir mengatakan, "Mari ikut jalan kami, jalan yang sesat ni mari ikut." Tak apa, dosa kamu, kalau kamu rasa berdosa, dosa tu kami akan tanggung nanti ke akhirat. Allah Ta'ala pesankan kepada kita, "Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim." Kamu akan tanggung dosa kamu sendiri, dan orang yang tunjukkan jalan jahat, dia tanggung dosa dia sendiri, dan dia akan tanggung dosa orang lain yang orang yang buat itu berdosa sendiri. Faham tuan? Dalam Islam macam tu, dia tak ada istilah orang tu ambil dosa dia, melainkan orang tu dia ajar cara benda jahat, orang lain ikut, dia tu tetap berdosa, dia dapat double dosa, dosa dia buat dan dosa dia ajar orang, sampai orang tu buat jahat.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan menanggung seorang itu dengan dosa orang lain. Tak. Kamu buat, kamu yang akan kena. Tapi kalau kamu buat itu di atas ajaran fulan bin fulan, kamu berdosa, fulan bin fulan pun dapat dosa. Okey, kerana dia yang mengajarkan dosa itu. Benar? Dan tuan-tuan tengok subhanallah. Kita masih ada anak lagi tuan-tuan, ataupun ada cucu. Kita ada anak. Kalau tuan-tuan ajarkan anak buat baik, anak itu membesar dan dia buat baik. Contoh dia sembahyang, dia sedekah, dia puasa. Tuan-tuan yang ajar dia masa duduk dalam rumah. Semua kebaikan yang anak buat, tuan-tuan akan dapat. Dalam keadaan dia masih berpahala. Tetapi tuan-tuan, apa je dosa yang anak itu buat di luar, kita tak akan mendapat dosa. Melainkan dosa tu, amalan tu kita yang ajar dia. Faham tuan-tuan? Budak tu pergi asrama, dia belajar dengan kawan dia buat benda tak baik, contohnya makan tengah hari bulan Ramadan. Dia buat, kita tak mendapat dosa. Tetapi kalau dia puasa, kita dapat pahala. Ini antara rahmat Allah kepada orang yang beriman. Melainkan yang tak puasa tu kita yang ajar. Dia kata, Din, bapak nak ajar ni. Kalau bulan Ramadan kamu dah tak tahan, cara nak minum paling selamat, masuk dalam kereta yang ada tinted. Masuk kereta yang ada tinted. Okey, minum dalam tu selamat. Okey, belinya jangan siang, belinya malam. Nah, contohnya. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, ini adalah makna daripada kesilapan orang-orang kafir yang menyangka dia nak suruh orang beriman ikut jalan dia. Dia kata ikut je, jangan takut. Jangan takut ikut jalan barat, jangan takut ikut jalan Amerika, jangan takut ikut jalan Korea, China yang silap dan salah ini, cara hidup yang salah ini. Kerana dosa kamu aku akan tanggung. Tuan-tuan jangan percaya, kita akan menanggung dosa kita sendiri. Okey, menanggung dosa sendiri. Baik. Habis dah tuan-tuan kisah itu, Allah Ta'ala kisahkan tentang kisah beberapa Nabi dalam ayat ke-14. Tadi ayat 13 ayat 14. 15, 16. Allah ceritakan sekurang-kurangnya dua orang Nabi. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ni dan Nabi Lut, ada tiga Nabi. Tuan-tuan, Quran ni sangat unik sebenarnya. Antara keunikan Quran, bagi siapa yang pandai tengok, tuan-tuan, pandai tengok tau. Tuan-tuan baca terjemahan lain, tuan-tuan pandai tengok secara umum, secara keseluruhan. Tuan-tuan tengok, tadi ada kaitan. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tanya saya tuan-tuan, surah Al-Ankabut ini surah yang menceritakan tentang kekeluargaan lebih daripada yang lain. Keluarga. Ustaz, apa makna laba-laba? Apa kisah Nabi Nuh? Apa kisah Ibrahim? Apa kisah Lut? Dalam surah ni ada tiga kisah. Ibrahim, Nuh, Lut. Sebelum tu cerita pasal buat baik kepada mak ayah. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul surah ni, sebab tu tuan-tuan, Quran dia kena tadabbur. Quran dia kena tadabbur dan tuan-tuan kena nampakkan world view dalam bahasa Inggerisnya. Nampakkan view penuh. Kalau tuan-tuan baca perkataan, tuan-tuan nampak terjemahan. Tapi kalau tuan-tuan tengok, zoom kan, tuan-tuan akan nampak struktur, susunan dia. Tuan-tuan cuba tengok. Kenapa dalam surah Al-Ankabut cerita tiga Nabi? Ibrahim, Nuh, Lut. Kerana tiga-tiga ini mengandungi kisah tentang suami isteri dan kekeluargaan. Nabi Nuh, anak dan isteri tak nak beriman. Kan? Begitu juga kaum Lut. Tuan-tuan, kaum Lut dan kisah Lut. Dan kisah Nabi Ibrahim, isterinya yang beriman. Kan? Setelah kisah tiga ni berlaku, baru Allah Ta'ala bawa manusia kepada satu perumpamaan tentang rumah tangga, sosial rumah tangga yang tak kukuh. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang saya sebutkan tadi. Ayat berapa tadi? 40. Ayat berapa tadi saya sebut? Ayat 41. Setelah cerita tiga Nabi ni, Allah cerita pada ayat 41. Allah sebut, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Tuan-tuan tengok Allah sebut apa? Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pegangan.
orang itu adalah seperti sarang laba-laba. Kenapa? Kenapa tuan sarang laba-laba? Haji Wan, kenapa sarang laba-laba? Tak kuat, senang koyak, senang pecah. Sarang laba-laba ni tuan-tuan, pakai lidi je, ujung lidi tu, tarik je, putus. Allah kata, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Baik tuan-tuan, sekarang kita letak tepi sekejap. Kita pergi dekat laba-laba. Kisah tadi. Laba-laba ni yang lemahnya dekat mana? Kalau tuan-tuan pernah buat kajian atau dokumentari, pertama sekali sarangnya tu lemah. Satu. Dua, sistem sosial dalam rumah laba-laba adalah lemah. Disebutkan dalam satu dokumentari, bila pasangan laba-laba jantan betina kahwin, jantan akan buat rumah. Betul? Bila jantan dah buat rumah tuan-tuan, dia dah siap buat rumah, kemudian bunting betina tadi, keluarlah telur. Telur tu dia akan jaga dalam sarang. Waktu tu betina akan halau jantan keluar. Nampak tuan-tuan? Betina halau jantan. Jadi tuan-tuan, dia istilahnya bukan queen control. Istilahnya adalah laba-laba control. Nah, laba-laba betina dia akan halau jantan keluar daripada rumah kerana dia dah ada anak dah. Tuan-tuan, menyepilah si jantan mencari betina lain dan kena buat rumah baru. Belum selesai, ketika anak laba-laba keluar daripada sarang, ini dokumentari tuan-tuan, dibuat, keluar daripada sarang, apa berlaku tuan-tuan? Si anak akan perangkap ibunya dan makan ibunya. Allah Ta'ala sebut, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Dengan makna bukan hanya sarangnya lemah, tetapi sistem dalam rumah tangganya lemah. Inilah pengajaran kepada manusia yang hidup dalam rumah tangga, mesti kukuhkan sistem sosial dalam rumah tangga. Isteri taatkan kepada suami, suami buat baik kepada isteri. Clear. Anak beradab dengan ayah, anak beradab dengan ibu. Kalau kita nampak anak kita kurang ajar dengan isteri kita, iaitu maknya, kita kena tegur dia. Kena tegur dia. Dia kata cakap dengan mak elok sikit, walaupun dia tak marah dekat kita. Bila sistem ini bangun dengan baik tuan-tuan, maka keluarga akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau sistem ni tak berjalan dengan baik, dia akan jadi rapuh sebagaimana rumah laba-laba. Allah gambarkan kejayaan dan kebahagiaan rumah tangga dengan sistem sosial yang jangan ikut sistem laba-laba. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, itulah tuan-tuan beberapa ayat yang sempat kita tadabburkan. Akhir ayat itu akhir sekali Allah Ta'ala sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat akhir surah Al-Ankabut. Allah kata apa? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak jalan bertemu kami, nak jalan dekatkan diri kepada kami, kalau dia bersungguh, lanahdiyannahum, kami akan bukakan, bukan satu jalan, subulana. Subul dalam bahasa Arab jamak, plural. Maknanya orang yang betul-betul committed, sungguh nak menemui kami, nak berjalan menuju kami, nak mendekatkan diri kepada kami, kami akan buka bukan satu, kami akan buka pelbagai jalan. Contohnya Allah jumpakan dia dengan kawan yang baik, Allah jumpakan dia dengan guru yang baik, Allah bagi dia pengalaman hidup yang baik, Allah jumpakan dia tempat kerja yang baik yang membawa dia menuju Allah. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Semoga Allah jadikan kita di kalangan golongan muhsinin yang bermujahadah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala sentiasa tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim.